هداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. باب سجود السهو. Bab sujud sahwi sebagai bab yang terakhir dalam ta'liq syarah mutlaqin kita ni, juzuk pertama dan juga pagi yang terakhir untuk khatamkan kitab ni. Ini suatu pasal menyatakan kita mahu nak tengok asal silap kita tu. Bukan babun faslun pergi. Faslun fi sujud sahwi. Gitu. Ya betulnya faslun. Batu pergi kita. Tak kenal. Faslun fi sujud sahwi. Pergi. Ini suatu pasal pada menyatakan sujud sahwi. Aku satu dulu di bawah. Sujud sahwi di si fuqaha itu ialah bagi yang ada ia pada akhir solat. Akhir semaya lah kita sujud. Ataupun kemudian daripada tu, lepas pada solat. Dia ada satu pendapat mengatakan sujud lepas semaya. Yang muzhab kita ni belum sudah semaya. Itu muzhab kita. Untuk menampungkan kerosakan dan kekurangan dalam ibadat solat dengan sebab meninggalkan sunat abaa yang disuruhkan dengan dia. Bila kita tinggal sunat abaa, sunat kita sujud sahwi. Atau mengerjakan sewaktu dilarikan daripadanya dengan tak sengaja. Atas antara sebabnya. Naik ke atas, bermulanya ditinggalkan daripada semaya itu salah suatu daripada tiga perkara. Benar kita tinggal semaya ni tiga, salah satu. Pertama rukun, kedua sunat abaa, ketiga sunat hai'ah. Maka rukun itu tak dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Tinggal rukun nak ganti tak boleh. Bahkan jika teringat ia dalam semaya, wajib ia mendatang dengan segera dan sempurnalah semayanya. Kena buat rukun, kena buat semula. Dan jika berkekalan lupanya hingga perbuat ia umpama yang ditinggal itu adalah ia ganti daripada yang lupa. Kita terlupa buat siapa klik kahumi tadi kita tak rokok. Lalu tengah duk rokok, jadi salah khani ni ganti hak tadi. Dan lara bagi antara kedua. Lara tu perih, tak ada kira lah. Dan mendatangkan bagi yang tinggal daripada semayanya. Hak tinggal lagi tu, tambah. Dan jika teringat ia seorang kemudian daripada saleh, lepas saleh dah baru ingat, tinggal rukun. Dah hampir masanya pada uruh. Dan lama, masa tak lama sangat. Dan kata kini atibakan qada dinakalkan dia. Ini dobit bagi hampir masa. Jadi dobit hampir masa secara mana? Diiktibarkan qada yang dinakalkan dia daripada Nabi SAW pada kisah Zilyadaini. Waktu panggil hampir masa kisah tu. Jawab jika wajib didatangkan dengan dia dengan rukun hak tinggal. Makna kena niat masuk semaya semula. Niat masuk semula. Dan dibinakan atasnya bagi yang tinggal pada semaya. Tambah mula. Dan sujud ia bagi sahwi. Akhir sujud sahwi juga. Habis. Kalau ke satu,
ada sunat abaa apa dah pada kisah Zuljadai. Kisah tu kita dah huraikan banyak kali. Bawah tu pun jadi atas ke satu tu sebagai ta'liq hak pengarang daripada wisya aprah, dan kita munasabah kita letak sini. Pasal tu tulah kan. Iaitu barang yang diriwayatkan dia oleh Abu Hurairah, katanya semaya dengan kami Rasulullah akan zuhur atau asar. Maka memberi salam ia daripada 2 rakaat, kemudian pergi ia kepada kayu yang pada masjid. Dan bertelekam ia, telekam tak tangan lah. Atasnya seolah-olah ia marah. Maka berkata bagi Zuljadai, adakah engkau kosa semaya atau engkau lupa Rasulullah? Maka sabda bagi sahabatnya, adakah sebenar berkata oleh Zuljadai? Maka kata mereka itu bahkan, maka semaya ia 2 rakaat yang lain pula tambahlah. Kemudian sujud sahwi 2 kali sujud. Cerita tu lepas mari dah. Dan hadis di bawah tu pun hadis cerita Zuljadai jugalah. Cuma kita mendatangkan dengan lafaz Arab lah. Kita sebut dengan lafaz Arab. Itu hadis riwayat daripada Abi Hurairah atas tu sebagai pengarang wari secara kesimpulan maksud hadis. Yang di bawah tu kita nak lafaz Arab lagi. Panjang sikit tak? Panjang pada hak atas tu. Lafaz harfan bi harfin. Habis kata kita tinggallah sebab itulah. Dan sunat abaa apabila ditinggalkannya akan sunat abaa yang ni oleh seorang. Hak itu hazah lah. Kalau seorang tinggal sunat abaa, sunat dijabarkan, dihimbuhkan dengan sujud sahwi. Sebab 3 kali rukun, kena buat rukun semula. Sudah semaya tambah semula, tapi sujud sahwi sujud lah. Dan sunat hai'ah tidak dituntut dijabarkan dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan dia akan hai'ah. Hai'ah ni kalau tinggal pun tak kena sujud sahwi. Jadi beri lah, tak boleh apa. Rugi. Asbab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi. Satu, meninggalkan sunat abaa seperti sebut sana lah. Maka barang siapa meninggalkan salah satu daripada beberapa sunat abaa yang telah terdahulu sebutnya, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Jelas ibarat. Tak kena hurai lah tu. Maknanya kalau kita tinggal sengaja ke terlupa, sujud sahwi. Abaa. Akan satu turun di bawah. Yakni meninggalkan salah satu daripada segala sunat abaa. Sama ada ditinggalkan dengan lupa atau dengan sengaja. Iaitu seperti meninggalkan tahiyat awal atau satu kalimah daripada nyonya tahiyat awal. Masalah tinggal tahiyat awal tu tinggal semua. Ataupun tinggal setengah satu kalimah. Boleh tak? Tinggal sikit. Maka dikanaki dengan tahiyat awal itu lafaz yang wajib membacakan dia pada tahiyat akhir. Lafaz wajib noh. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ay anu wajib nah. Atau lafaz wajib. Hak tak ada alif lam, nakirah. Atau meninggalkan kunut subuh. Atau witir yang pada sebahagian yang kedua daripada bulan Ramadan. Disfusani Syahr Ramadana, dan kunutul witri ni kalau tinggal sunat sujud sahwi sebab awak sujud. Ataupun satu kelimah daripada, atau meninggalkan duduk tahiyat awal. Tinggal duduk. Ya kita nak baca tahiyat kena duduk. Lepas tu duduk pun tak juga. Jalan. Atau meninggalkan berdiri dari kunut. Atau meninggalkan salawat atas Nabi kemudian pada tahiyat awal. Ataupun duduknya. Atau selawatnya atas Nabi kemudian pada kunut. Atau berdirinya. Atau selawat atas keluarganya kemudian pada tahiyat akhir. Ataupun duduknya. Semua itu kena sawi. Atau selawat atas keluarga Nabi kemudian daripada kunut atau berdiri. Seperti yang telah tersebut dululah pada sunat abaa.
Lepas Maridah tu. Karena tersebut dalam hadis, iaitu hadis Abdullah ibnu Buhainah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla faqama fi rak'atain wasabbahu bihi wa madha falamma faragha min salatihi sajada sajdatain summa sallama. Rasulullah bersolat lalu ia bangkit pada 2 rakaatnya, arti dengan ketiadaan baca tasyahud awal. Ada satu ketika Nabi semaya tak ada baca tahiyat awal, terus bangun. Lalu para sahabat mengucap tasbih di belakangnya, subhanallah, subhanallah. Maka menerus Rasulullah bangun juga, terus. Maka tak kala selesai Rasulullah pada salatnya, beliau sujud 2 kali, kemudian beliau memberi salam. Itu jelas hadis tu. Pada satu riwayat yang lain pula daripada Abdullah bin Buhainah jugalah, cuma riwayat lain. Beliau berkata, ambil terjemah dia, bahawa Rasulullah bangkit ia pada 2 rakaat pada salat zuhurnya, maka tidak duduk ia, duduk tahiyat awal. Maka tak kala selesai salatnya beliau sujud 2 kali, beliau bertakbir tiap-tiap kali sujud, padahal ia duduk sebelum beri salih. Dan sujud akan keduanya oleh manusia sertanya. Sebab apa turut dia lah. Pada tempat baraya lupa ia daripada duduk. Maka sujud belakang. Jadi di antara sebab yang sujud sawi pertama tinggal sunat ab'ad. Yang kedua, memperbuatkan barang tak batal dengan terlupa. Kalau terlupa tak batal, tapi kalau sengaja batal. Itu sujud sawi kat tu. Atau ia mengerjakan barang yang membatal semaya dengan sengaja, tidak membatalkan dia semaya dengan lupa. Kalau sengaja batal, kalau terlupa tak batal. Kalau buat benar saat ni kena sujud sawi. Gapo dia? Benar. Seperti memanjat rukunya pendek. Ruku pendek ni kalau kita sengaja batal. Tapi kalau kita tak sengaja tak batal. Bila kita buat tu, kena sujud sawi. Iaitu i'tidal, duduk antara 2 sujud yang tidak dituntut memanjaikan keduanya. Dan seperti berkata-kata yang sedikit, berkata yang sedikit kalau sengaja batal, kalau terlupa tak batal. Apa hukum lepas tu sujud sawi. Dan makan yang sedikit, lepas dah kita bahas tu makan sikit lah. Dan melebihkan rakaatnya dengan lupa pada sekaliannya, 5 rakaat. Kalau kita tambah dengan sengaja, batal. Tapi kalau kita terlupa, tak batal. Hanya sunat sujud sawi. Sunat dijabarkan dia dengan sujud sawi. Maka satu tu sebagai taklid. Dan lepas dah hurayah tu. Sungguhnya telah ittifaq para ulama fuqaha atas bahawa solat itu terbatal ia dengan kalam, dengan tunak sekali, bukan 2, likung satu. Dengan kalam yang sengaja sekali. Sama ada banyak atau sikit, selama tidak ia bagi islahkan salah. Ana hadis Zaid bin Arqam, hadis ni pun kita dah sebut lagi. Kunna natakallamu fi salah yukallimu ar-rajul sahibahu wa huwa ila jambihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Adalah kami bercakap di dalam solat, bercakap seorang lelaki akan temannya dan sahabatnya, dan ia berhadap kepada lambungnya dalam solat sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka disuruhkan kami dengan diam dan dilarangkan kami daripada bercakap lesmaya. Hadis ini taqaddama zikru, kita dah sebut dulu hadis ini. Kedua, dan melebih rakaat. Ini pun dah sebut lepas Maridah. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nabi semaya zuhur 4 rakaat. Maksudnya bahawa Nabi melakukan solat zuhur 5 rakaat. Maka dikata baginya, adakah ditambahkan dalam solat semaya ni Tuhan suruh tambah semula kah? 4 jadi 5 kan lah ni. Sabdanya Nabi, dan apakah demikian? Aku mana? Nabi pun jadi itu kat sekaligus tu.
Lalu berkata mereka, engkau bersolat 5 rakaat. Kemudian maka sujud Rasulullah 2 kali sujud. Kemudian setelah beliau memberi salam. Itu tambah rakaat dia panggil. Kalau sengaja batal. Kalau kita terlupa tak batal. Tapi hukum sujud sahwi. Yang ketiga, memindah kauli daripada tempat. Rukun kauli itu kita pindah baca tempat lain. Atau memindahkan kauli daripada tempatnya. Sama ada kauli itu rukun. Jadi umumlah kauli itu. Seperti ia pindah Fatihah atau tasu akhir kepada bukit tempat. Ataupun kauli itu sunnah abad. Habis tu. Seperti ia pindahkan tasu awal ataupun kunuk dengan diniatkan kepada bukit tempat. Ataupun kauli itu sunnah hay'ah. Seperti ia baca surah pada bukit tempat. Semua masalah tu sunat sujud sahwi pada sekaliannya. Sunat sahwi belaka. Sama ada ditinggal segala tersebut itu dengan sengaja atau tersalah. Sebab yang meninggalkan tahaffuz, memeliharakan di dalam semaya yang disuruhkan dengan dia dengan tahaffuz dalam semaya. Jadi kita jaga juga dalam semaya tu. Buat kursi tak boleh gitu. Aku satu di bawah. Kalau atau memindah, yakni dipindahkan rukun qauliyah lain daripada takbiratul ihram dah saleh. Adapun pindah tu punah maya hak lain. Atau membaca sunatnya kepada lain pada tempatnya dengan sengaja ataupun dengan lupa. Benda sunat tapi baca bukan tepat. Seperti baca Fatihah atau surah di dalam rakaat ataupun i'tidal. Atau bukan tempat dia tu. Kalau baca juga ke mana? Sujud sawi tu. Tetapi tak dapat tidak pada rukun itu bahawa didatangkan dia pada tempat. Makna kalau rukun ni dia kena buat tempat dia. Kemudian dikembalikan dia yang kedua kalinya pada lain pada tempat. Seperti Fatihah. Apabila didatangkan dia pada tempatnya, kemudian dikembalikan dia pula dari rukun. Adapun jika tidak didatangkan rukun itu pada tempat, seperti rokok ia dulu daripada baca Fatihah. Fatihah tak baca rokok dah dengan sengaja lagi mengetahui. Itu bukan sujud sahwi tu. Itu batas mayanya. Fatihah tak baca rokok dah. Punah. Masbuk tak apalah tu. Dan tempat memindahkan surah yang menghendaki sujud sahwi itu, jika dipindahkan dia kepada lain pada qiyam. Baca surah bukanlah berdiri dah. Baca tempat lain. Itu sujud sahwi. Adapun jika dipindahkan dia dulu daripada Fatihah, tidak sunat sujud sahwi. Cuma tak kira tu ya surah tu. Kerana qiyam itu tempatnya pada jumlah. Sebab berdiri itu tempat surah juga. Tapi surah tu tak iktibar. Tak kira. Habiskan. Dan bawah tu kita taklid tu lebih kurang hak atas sedap atau bawah tu lah sedap tu. Lebih kurang hak atas dia. Yang keempat ni sok pada meninggal sunat abad. Kita tak ada yakin kita wawih. Aku tinggal ke tak tinggal sunat abad. Sujud sahwi. Ataupun kerana sok pada meninggalkan sunat abad. Kena sujud sahwi juga tu. Sok tinggal sunat abad ni. Yang tertentu. Seperti kunuk ataupun tasyuk awal. Baca tak lagi kunuk sana. Dia mari sok itu. Seperti sok adakah yang baca kunuk ataupun tidak. Demikianlah tasyuk awal. Sama juga hukum. Maka sunat ia sujud sahwi. Sunat. Akan satu berkata Syekh dalam kitab Buryah keempat. Sebab sok ia pada meninggalkan sesuatu abad daripada segala yang tersebut itu. Jadi cuma kita sebagai nak takkid ibarat atas tu. Seperti sok pada meninggalkan kunut atau tahiyat awal atau baras sebagainya. Maka hendak ia sujud sahwi. Tapi jika sok pada mengerjakan perbuatan yang ditegah yang dijabar dengan sahwi, seperti berkata yang sedikit ataupun dengan lupa, berkata yang sedikit dengan terlupa, maka tidaklah sujud sahwi. Kerana asal ketiadaan mengerjakan dia.
Yang kelimanya sok tinggal kunut ataupun tasyuk awal pada bagai bersolat witir Ramadan. Demikian lagi maknanya sujud sawi jugalah. Jika sok adakah yang ia tinggal itu kunut ataupun tasyuk awal pada orang yang semaya witir nisfu yang kedua pada Ramadan, jadi hubungkan dia. Masalah hubung tu witir waktu 3 selalu. Apa dah? Witir tu semaya waktu 3. Lepas tu dia sok. Tasyuk awal baca gedak saling. Dia waktu sepuluh maghrib dah. Sujud sawi. Kunut baca gedak saling. Sok. Sujud sawi. Kerana ia kosak nak mendatangkan dia dengan 2 tasyuk. Adapun kalau ia kosak nak buat 1 tasyuk, kalau syok tak ada masalah tu. Jadi 2 cara kalau kita nak buat witir 3 ni. Boleh kita 2 tasyuk dan boleh kita tasyuk hak Allah sekali ni. Cara dia. Maka syok ia adakah yang ditinggalnya itu kunut ataupun tasyuk awal. Hukumnya sunat ia sujud sahwi. Itu jelas. Yang ke-6. Syok pada semaya yang diihtimalkan lebih. Ini pun kena sujud sahwi. Demikian lagi yakni sujud sahwi. Jika syok ia musalli pada semaya yang diihtimalkan lebihnya. Ihtimal lebih ni. Maka jika syok ia pada semaya 4 rakaat tu, adakah sudah ia semaya 3 rakaat ataupun 4 rakaat? Semaya zuhur 3 ke 4, 3 ke 4, tambah lagi. Hendaklah ditambahkan serakaat lagi kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia. Dan sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kalau kita 4 kali 5 tak nak tambah dah tu. 5 tak ada semaya. Dan jika hilang syoknya dulu pada salamnya, belum salam ingat, adalah ia rakaat yang ke-4 sekalipun. Maknanya kena sujud sahwi juga. Belum salam, 4 dah ni. Ingat cerak dah. Kena sujud sahwi. Pasal apa? Pasal tadi dia syok dah. Kerana taraduk pada lebih. Taraduk pada lebih. Angka 1. Di antara asbab bagi sujud sahwi itu ialah syok pada bilangan rakaat solat yang dilakukan dia. Hak kita semaya itulah. Maka apabila syok seorang musalli di dalam solatnya dan maka tidak mengetahui ia berapa rakaatkah yang ia sudah bersolat itu, adakah 3 rakaatkah ataupun 4 rakaat? Ataupun ia syok pada sujud, maka tidak mengetahui ia adakah ia sudah sujud atau belum. Maka mengikut pendapat ulama kita Syafi'i dan jumhur fuqaha, mereka itu menjalanikan kepada bahawa dibinakan atas yakin. Ambil yakin 3 dengan 4 ni yakin 3. Tambah soal lagi. Itulah yang kurang yakin tu kalau bilang rakaat. Dan hendaklah ia mendatangkan dengan bagai ia syok padanya. Dan hendaklah ia sujud sahwi 2 kali sujud. Mana dalil? Dalilnya, dalil mereka itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, berkata ia bahawa Rasulullah bersabda, apabila terlupa seorang kamu di dalam solatnya, maka tidak mengetahui ia adakah 1 rakaat yang ia bersolat atau 2 rakaat, maka hendak binakan atas 1 rakaat, tambah lagi. Maka jika tidak mengetahui ia 2 rakaatkah yang ia bersolat atau 3, maka hendaklah dibinakan dia atas 2 rakaat, tambah pula. Maka jika tidak mengetahui 3 rakaatkah ataupun 4 rakaat, maka hendak dibinakan atas 3, tambah lagi jadi 4. Pendek kata kalau 3 dengan 4 ambil lek kurang semua. 2 dengan 3 ambil lek kurang juga. Lepas tambah. Dan hendaklah ia sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salamnya. Sahwi. Satu hadis. Hadis satu lagi lek sana tu. Dan kerana hadis, apabila sok-sok kamu yang alat tu kita tinggal lah, ambil jauh-jauh ya. Bila sok-sok kamu di dalam solatnya, maka hendaklah dicampurkan soknya. Kita lepaslah kita rasa sok tu. Dan hendak dibina atas yakin. Maka apabila yakin ia kesempurnanya, maka sujud ia 2 kali sujud. Maka jika adalah solat itu sempurna, adalah rakaatnya itu sunat baginya.
dan 2 kali sujud. Dan jika ada solatnya itu kurang, maka rakaatnya itu sempurnakan bagi solat. Adalah 2 sujudnya itu menghinakan bagi syaitan. Sujud sawi. Berkata Syekh Daud dalam kitab Buryah ke-1 pula. Dan jika hilang soknya itu dulu daripada saleh sekalipun. Supaya atas tadilah. Maknanya sekalipun itu kena sujud sawi. Seperti bahawa ingat ialah rakaatnya keempat dah. Demikian lagi hukum tiap-tiap sembahyang tiap-tiap disemayakan dengan sok. Lagu itulah. Dan ia ihtimalkan lebih. Hendak ia sujud sawi. Kerana sok pada lebih. Dan jika hilang sok ia dulu daripada salam sekalipun. Malaikat jika hilang sok itu dulu pada membawa bahagian diihtimalkan lebih. Maka tidaklah sujud sawi. Belum kita tambah lagi. Belum boleh kita tambah tu. Kita ingat bermolek. Maka tu tak sujud sawi lah. 3 kapak. Belum nawah 4 tu. Ingat dah. Maka tak sawi. Kerana barang diperbuat itu wajib atas tiap hal. Maka tidak memberi bekas soknya itu. Seperti umpama sok orang semaya 4 rakaat di dalam rakaat yang ketiga. Adakah rakaat ini yang ketiga ataupun yang keempat? Ingat ya dalam rakaat yang ketiga itu. Yakni dulu pada berdiri bagi rakaat yang keempat itu rakaat yang ketiga 2. Hak tu tidaklah sujud sawi. Pasal kita ingat belum boleh kita buat 4 lagi. Kita ingat, sok pak, mari ingat selalu, tak payah sawi. Dari kerana bagian yang dibawanya dengan dia sok itu wajib ia atas tiap takdir. Salah jika ingat kamar dia pada berdiri dah. Bangunnya keempat ingat, tu sawi. Maksudnya keempat dah. Akan bawa rakaat 3, iaitu yang dahulu daripada rakaat ini. Hendak sujud sawi. Kerana sok ia ketika berdiri kepada rakaat yang keempat pada lebih yang diihtimal. Maka serasa ia membawa akan rakaat yang lebih dengan takdir. Itu panjang lagi sedap. Hukum lupa tasyuk awal ataupun kunut mati. Lupa tasyuk awal, lupa baca kunut. Dan jika lupa, yang lupa oleh seorang, akan tasyuk awal ataupun kunut, padahal sudah ia memakai dengan fardu. Kita bangun rakaat yang ketiga dah bagi. Ingat, tahiyat tak acah ni. Ataupun kita tunggu sujud dah subuh. Lah, kunut tak acah. Gitu. Seperti sudah sampai kepada tempat sah membaca Fatihah padanya pada masalah meninggal tasyuk. Kita berdiri dah lah. Sudah ada masalah tu. Dan sudah ia sujud dengan menghantarkan segala anggotanya pada masalah hak tinggal kunut. Kita sujud pak, lah kunut tak baca saat ni. Mari ingat situ. Maka jika ia kembali kepada tasyuk ataupun kunut dengan sengaja lagi mengetahui hari, apa hukum nak jadi? Batas mayanya. Jangan. Kita tunggu sujud dah. Kunut tak baca weh. Bangun semula. Allahumma hdini mula. Punah maya. Kita bangun berdiri rakaat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ingat katanya tahiyat tak baca lagi hak mula-mula. Tunggu duduk semula. Punah. Jangan. Dan jika kembali dengan terlupa ataupun jahil akan hari, tak batas mayanya. Kita tak tahu nama kan boleh. Tunggu duduk semula. Masalah tajak awal. Kita tak tahu kata tak boleh. Bangun semula. Masalah kunut tadi. Padahal kita sujud dah. Tapi hak jahil hak maaf ni. Ataupun terlupa. Tidak batas maya dan sunat sujud sawi. Itu masalahnya. Tafsir lah, kena halus di situ. Halus di situ. Dan jika belum lagi memakai dengan fardu, maka sunat ia kembali dan sunat sujud sawi. Jika sudah hampir kepada qiyam pada masalah tasyuk,
ataupun sudah sampai kepada hak rokok pada masalah kunut. Faham tak tu? Subuh kita semaya, Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, tinggal kunut. Tengah-tengah duk turun tu. Turun nak sujud. Allah, kunut tak lagi, puk bangun mula. Tapi kita tak sampai hak rokok lagi. Bobok sikit. Allah, bangun berdiri, Allahumma hdini semula. Tak apa. Masalah kita tinggal tahiyat awal semaya hak masa dua tahiyat. Tengah-tengah nak bangun, Allah, tak ada siapa berdiri betul lagi. Ingat kata tahiyat awal tak ada baca lagi. Duduk semula. Tapi kena pandai lah bos. Tak, kena berhenti lah cara tu. Hak rokok, hak qiyam, kena kira situ. Tetapi tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi sampai kepadanya tersebut kerana sedikit perbuatan. Sahwi tak lah, pasal sikit sangat. Maka beberapa surah tersebut itu jika imam ataupun yang semaya seorang diri. Tak imam dah seorang. Kita makmum nak turut tu imam. Kalau jadi makmum. Yang di bawah tu kita nak ibarat syadak tu lebih kurang dengan hak atas tu. Dengan atas tu. Kita tengoklah sikit. Kata syadak. Mas'alatun. Jika lupa imam ataupun yang semaya seorang dirinya akan tahiyat awal, maka ingat ia kemudian daripada berdiri betul dah. Maka janganlah ia kembali duduk akan tahiyat. Kerana sudah masuk mengerjakan rukun yang lain. Maka tidak harus ia meninggalkan rukun kerana mendapat sunat. Tak boleh. Maka jika kembali ia kepada duduk akan tahiyat dengan sengaja lagi tahu ia kahare, nascaja batal las mayenya. Sepuh sana. Tetapi jika kembali dengan lupa ataupun dengan jahil akan hari, maka tidaklah batas maya. Hanya wajib atasnya berdiri bila ingat ia ataupun tahu ke hari dan sujud sawi ia dulu daripada salam. Inilah perintah imam ataupun yang semaya seorang diri. Adapun makmum, maka jika berdiri imamnya meninggal tahiyat awal, wajib makmum itu mengikut imam pada berdiri. Kena turut. Ayat mukhalafah imam. Karena jika tertinggal ia daripada mengikut imam kerana baca tahiyat dengan sengaja, lagi tahu ke hari, batallah semaya makmum. Batal semaya tu. Ya kita wajib mutabaat imam. Wajib mutabaat imam. Waktu panjang lagi barat syadak. Barat syadak tu panjang lagi. InsyaAllah nama tengok je ya. Naik ke atas. Dan jikalau ya semaya itu makmum wajib ia kembali mengikut imamnya pada barat tempat imam. Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan semaya. Waktu jangan ikut. Kalau tak mahu buat perkara membatalkan semaya jangan turut. Seperti ia qiyam sudah betul perdirian, maka kembali pula kepada duduk baca tasyahud. Hak tu jangan. Faham masalah tu. Baik. Kita dah turut imam. Imam tinggal tasyahud awal berdiri betul sampai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Turun duduk semula. Maka kita makmum lagi jangan turun tu. Kerana turun duduk tu imam tu di segi kita batas maya dah. Abang tadi turun. Kita nak tunggu lah. Maka kembali pula kepada duduk baca tasyahud ataupun sujud yang sudah sempurna menghantarkan anggotanya 7. Ini masalah kunut. Maka kembali pula pada kunut. Maka tidak harus makmum mengikut kembali beserta dengan imam. Pada waktu ke mana? Tetapi hendaklah menanti berdiri imam. Tunggu. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggal tasyahud awal. Ataupun belum lagi ia berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud awal padahal ia sudah berdiri betul dah. Wajib makmum itu berdiri. Gini. Kita sembahyang kata imam tahiyat awal tu, kita turut imam lambatlah sikit.
Tahiyat awal tak tak aca. Allahu Akbar, kita sujud baru nak akid. Tengah-tengah kita duduk istirahat. Tengah-tengah kita duduk tak? Bukan istirahat tak. Kita duduk tu kita nak tunggu takmir bangun, mukanya bangun saat ni. Takmir tunggu duduk semula, kita tak bangun lagi. Maka situ kita jangan tunggu takmir. Wajib kena bangun juga kita. Wajib kena bangun juga. Jangan baca tunggu takmir, kena bangun juga. Itu sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk serta dengan imam. Jangan duduk. Akhir semuanya kena sujud sawi dah lah. Itu masalah dia. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Kemudian kembali imam kunut. Jangan turut tu. Jika sujud imam ni masalah tinggal kunut. Takmir tu Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita makmum tak sujud. Belum lagi tunduk sujud makmum. Kemudian takmir tu bangun semula. Allahumma hdini fi man hadait. Adakah kita boleh bangun turut dia? Kalau kita nak sujud, kita makmum. Maka tidak harus makmum kunut serta imam. Tetapi wajib ia turun sujud. Sujud takmir supaya sak ni ingat tu. Sujud. Takmir bangun semula, bangun gi, kita jangan bangun sujud. Sujud kita. Akhir semaya sujud sawi. Maka adalah dua surah ini tidak harus makmum mengikut imamnya kerana imam itu tidak sunyi daripada kembali itu dua. Jika tersalah sebab lupanya tak batas maya imam. Maka adalah orang lupa tidak harus kita ikutkan dia. Itu kaedah tu. Imam tu lupa nak tunggu tak leh. Dan jikalau tidak batas mayanya sekalipun ataupun disengajanya, imam sengaja, bila sengaja tu imam batas maya. Maka batas mayanya tidak harus kita ikut akan dia. Kalau takmir itu batas maya, tunggu tak boleh. Tak boleh kita ikut tu. Habis kata. Bilangan sujud sahwi. Sujud sahwi ni berapa kali ni? Dua ya. Bermula sujud sawi itu dua sujud dua ya sujud sawi ni. Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, kalau banyak kali kita terlupa, maka sujud dua tu ya. Dan wajib diniatkan sujud sahwi. Kalau tak niat tak boleh. Dan tempatnya dulu daripada salih. Akan satu. Yakni maka tak dapat tidak daripada berniat di dalam hati akan sujud sawi. Mana kosak nak sujud sawi lah. Kata Syekhuna Wabah Zuhaili, dan berhajat niat itu dengan hati. Sebaliknya jika diniat dengan lidah, yakni berkata dengan lidah, maka batal solatnya. Itu punuh. Kalau kata dengan lidah punuh semaya. Punuh semaya. Kedua, tentang tempat sujud sawi itu tidak ittifaq para fuqaha atas demikian itu. Ada masalah, ada khilaf ni. Ada selisih ulama fiqh ni. Ada selisih. Katanya, maka menurut pendapat fuqaha Hanafi bahawa tempat sujud sawi itu adalah kamarian daripada saleh semata-mata. Tu Hanafi. Ada pada ziyadah ataupun kurang. Kau tambahkah, kau kurang lah semaya kah? Lepas pada saleh lah. Artinya bahawa bertasyhud oleh seorang kemudian memberi salam. Ia akan salam pertama. Kemudian sujud sahwi. Ia. Kemudian bertasyhud pula. Tu cara. Kemudian memberi salam seperti demikian itu. Makna dua kali tasyhud tu Hanafi tu. Dua kali dia. Maka jika beri salam dua kali salam, nasihat gugur sujud sawi. Tak boleh lah. Itu dalam pendapat fuqaha al-Hanafiyah. Dalam pendapat fuqaha al-Hanafiyah. Kerana hadis riwayat Sauban bahawa Nabi bersabda, bagi tiap-tiap lupa itu dua kali sujud, kemudian pada memberi salam. Tak boleh dia.
dan menjalani fuqahaul malikiyah, dan iaitu muqabil pendapat yang azhar bagi ulama kita Syafi'i, dan satu riwayat pada Imam Ahmad kepada ditafriqkan antara ziyadah dan kurang. Ini kita tengok dulu. Dalam semaya dengan sebab dia tambahkan, dengan sebab dia tinggal. Tengok dulu. Maka jika jatuhlah lupa itu dengan kurang pada semaya dalam solat, maka sujud itu adalah sebelum salam. Kalau kurang kena sujud sebelum salam. Dalil mereka itu ialah hadis Abdullah bin Malik bahawa Rasulullah berdiri ia daripada 2 rakaat daripada solat zuhur dan tidak duduk antara keduanya. Maka tatkala selesai pada solat, beliau sujud salam, sujud sahwi 2 kali sujud. Adapun ziyadah tu tambah, hal lebih. Maka sujud ia kemudian pada salam. Ini bukan mazhab kita Syafi'i, hak azhar ni. Hak azhar kita Syafi'i depan tu banyak lagi. Karena ada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW melakukan salatnya dengan kami 5 rakaat, lalu berkata kami, wahai Rasulullah, adakah ditambahkan pada salat? Beliau bersabda, dan apakah demikian itu? Mereka berkata, engkau telah bersalat 5 rakaat Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Aku ni supaya dengan demo lah manusia. Aku ingat seperti mana kamu ingat, seperti tu rawai satu. Dan aku terlupa seperti mana kamu terlupa. Moga manusia kan terlupa ingat tu biasa ya. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Dan jika dihipungkan antara ziyadah dan kurang, nak buat ke mana? Kurang pada betul tambah hati dalam semaya. Maka sujudlah ia sebelum beri salam, kerana diterjah bagi pihak kurang. Atau belum salam. Ini tengok pendapat azhar Syafi'i. Dan jika dihimpunkan antara ziyad dan kau jadi bagi Imam Syafi'i, yang ialah pendapat yang azhar. Ini kita dapatkan. Tadi muqabil azhar tadi. Pendapat azhar Syafi'i, dan iaitu satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawasanya sujud sahwi itu sebelum salam. Tak kira hak kurang ke hak tambah ke, sebelum salam. Dan diriwayatkan demikian itu pada Abi Hurairah dan Makhul dan Zuhri dan Yahya Al-Ansari. Dalil mereka itu ialah hadis Buhainah bahawa Rasulullah sujud ia sebelum salam, seperti telah terdahulu sebut hadis. Dan kerana bahawa diperbuatkan dia kerana islahkan solat. Islah untuk nak membaikkan semaya, nak mentamamkan semaya. Maka adalah ia dulu daripada salam. Kalau lepas salam tu tak jadi dah lah. Seperti barang yang jika lupa seorang akan satu sujud daripada solat. Ada pun ulama Hanabilah sebagai hurai pak mazhab lah sikit sebanyak sini ni. Ada pun ulama Hanabilah maka menjalani mereka itu kepada bahawasanya sujud itu semuanya adalah sebelum salat. Sama dengan kita jugalah. Malaikat pada 2 tempat yang sengaja, pada 2 tempat yang sahaja, yang warid nas dengan sujud keduanya kamar daripada salat. Nas tu tak boleh kira. 2 tempat lah. Barang nak gini kita. Malaikat pada 2 tempat sahaja yang warid nas dengan sujud keduanya kemudian pada salam. Tak gitulah. Itulah apabila beri salat ia daripada kurang rakaat bahkan lebih daripadanya. Seperti bagai tersebut pada hadis Zuljadai itu. Tu lepaslah tu. Mana hadisnya bahawa Nabi memberi salam ia daripada 2 rakaat solat. Maka sujud ia kemudian pada salam. Kalau tentu dengan nah. Kalau warid dengan nah kita tak boleh takwil dah atau Hanabilah. Dan hadis Imran bin Husain annahu sallama min salasin fasajada ba'da salam. Ada sahih Muslim tu bahawa Nabi memberi salam daripada 3 rakaat maka sujud ia kemudian daripada salam. Lepas salam dia ada sujud. Satu tempat. Dan satu tempat lagi, tempat yang kedua dalam Hambali ni. Apabila berijtihad oleh imam ataupun mencari akan yang lebih sesuai, maka hendaklah dibinakan dia atas ghalib zon.
Dan pada perkataan ayat 3 bagi fuqaha Syafi'iyah diberi pilih kan dia jika ia menghendaki sujud sebelum salam maka hendaklah sujud sebelum salamnya, dan jika menghendaki selepasnya maka hendaklah sujud selepasnya selepas salam. Tu atas dia lah. Atas dia. Habis kata. Tasbih di dalam sujud sahwi. Dan sunat dibaca subhana man la yanamu wa la yashu. Satu, yakni disunat membaca pada dua sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yashu. Dan sebahagian ulama yang lain pula berkata dan yang zahirnya seperti zikir tasbih dalam sujud solat. Baca subhanal a'la tu lah. Ada kena subhanallah wala yashuda. Ada pendapat. Hipum belaka dua-dua lah. Iaitulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu kata kilah. Jadi kebanyakan yang kita duk pakah ini kita tasbih yang pertama tadi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nak kata. Maka jika memberi salam dengan sengaja padahal ingat akan sahwinya, kita tahu dah kita kena sujud sahwi, belawi salam. Adakah boleh kita nak sujud pula? Tidak dapat lagi ia sujud. Tak boleh lah. Masa kita ni sepemain tu dia panggil, dah. Apa tak boleh. Sama ada panjang perceraiannya ataupun pendek. Sebab apa? Sebab kita ingat saja kita tak sujud dia panggil. Kalau sujud mula tak boleh lah. Ataupun lupa ia dan panjang perceraian pada uruh. Kita pun mula-mula kita ingat dalam sujud sahwi, berakhir kita lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Yo ngati Allah la ilaha illallah. Sujud sahwi dak lagi tadi. Lama perceraian tidak dapat lagi ia sujud. Tak boleh lah. Habis waktu lah. Habis waktu lah. Dan jika pendek perceraiannya baru sudah lah. Hendak ia sujud sahwi kemudian daripada dikosak kembali kepada semaya. Kosak kata kita masuk semaya semula. Situ. Kalau kita kosak masuk semaya semula, kalau lagi ketuk belum wisalah, batal semaya. Kena ingat. Kita sudah ada semaya 4 rakaat. Pasal tadi kita tinggal tahiyat awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari ingat mah. Tak ada sujud sahwi lagi tadi. Niat masuklah semaya semula, tak ada kena Fatihah rakaat dah. Duduk nyatak gitu. Niat masuklah semaya semula, turun sujud sahwi 2 kali, salam wajib wis semula. Belum salam hak wis semula tu kalau lagi ketuk batal hak 4 tadi. Apa tu Jadi nak buat hak sunat, punuh sampai hak wajib, letih dia panggil. Tu hukumnya cara dia lagu tu. Dan apabila sujud ia jadi kembali kepada semaya, maka wajib ia beri salam yang lain pula. Maka dan apabila berhadah batas semayanya. Itu jelas ibaratnya kita hurai sana. Lah ibarat. Kita tengok akal 1, akal 2 di sana. Dan demikian lagi luput sujud sahwi itu dengan sebab memberi salam dengan lupa. Kemudian daripada ingat yang panjang masa pada adab. Tetapi jika lagi singkat masa, mana pendek maka sunat kembali membawa sujud sahwi dengan tidak makruh, dengan apa? Dengan tidak takbiratul ihram. Niat masuk saja ya. Lagi dengan syarat jika tidak yang mendatangkan atasnya bagi menafikan semaya. Jangan batal lah, kalau batal tak boleh. Maka jika mendatang atasnya kemudian daripada salamnya bagi menafikan semaya seperti keluar waktu Jumaat ataupun niat iqamah orang yang semaya kosak. Kemudian pada salamnya ataupun habis safarnya sebab sampai perahu. Kemudian pada salamnya atau melihatkan air orang bertayamum ataupun habis masa menyapu moza, kemudian pada salamnya atau banyak masalah tu. Maka tertegah ia daripada sujud pada sekalian surah tersebut. Itu tak sujud lah. Habis. Dan apabila sujud, yakni apabila berkandak sujud kepada orang yang sudah beri salam dengan lupa tu, jadilah kembali ia kepada semaya. Maka wajib diulangi salamnya supaya atas lah keamanan pada sujudnya.
Dan jika datang sewaktu yang membatalkan semaya kemudian pada sujud dan dulu daripada salamnya yang kedua ni, maka batallah sembahyangnya, ibarat sama atas. Dan jadilah semaya Jumaat itu semaya Zuhur apabila keluar waktunya kemudian daripada sujud sahwi. Kata Bagawi, bermula sujud pada surah tersebut itu haram atau orang tahukan halnya. Apa itu sujud, kita kata sujud haram tu. Kerana bahawa ia meluput Jumaat dengan sujud serta dapat akan menghasil dia dengan meninggalkan sujud. Wallahu alam, habis kat tu. Alhamdulillah tamat juzuk pertama petai 1 20 ni Syawal. Tahun yang lalu lah. Al-Muwafiq 29 bulan ni lepas-lepas baru ni. Dan akan sambungkan dengan juzuk yang kedua pada menyatakan bab solat nafli. Kita akan sambung dah semula lah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Sekat tu saja sebagai daurah kita jilid yang pertama. Daripada awal yang kita baca sampai ke pagi ni pukul 9. Tuhan berikan kesihatan kita dan boleh kita khatam satu buah, satu jilid sebagai ta'liq yang kita tulis di atas Mutlaq Badrah ini. Semoga dengan apa yang kita baca daurah secara cepat-cepat, rasanya ada tempat-tempat yang tersilap tersalah, kita harap kepada semua tu tolong-tolong tengoklah, tolong-tolong pakat-pakat tolong tengok tempat kena peki kena mana betul-betul mana. Dalam masa 3 hari ni kali kemari kita baca Senin, Selasa, Rabu. Khamis ni baru sejak je kita baca. Lebih ke 3 hari. 3 hari sejak. Khamis pagi ni kita baca satu hisah, satu sesi ya. Jadi insya-Allah kalau ada masa depan lagi kita akan sambung pula daurah jilid yang kedua. Puasa lah, kata puasa lah. Sekitar ni jugalah 3-4 hari semua ni juga. Kita baca sepitah lalu ya. Bukan baca cara main dakik, cara ngaji peseng harfan biharfin. Dan kita harap demo tu baca semulalah. Dan juga kalaulah ada orang minta mengaji ke apa yang kita taklid tulis tu, baca. Kita dibenarkan baca yang kita taklid di bawah tu. Hak mutlak itu kita baca sok mudah, hak tu yang berkat tu kita hak sah. Lepas tu kita taklid tu. Tolong baca, tengok tempat silap, tolong beki. Itu sahaja sebagai daurah kita kali ini. Dan kita ijazahkan semualah. Ijazah secara safawi dan ijazah secara tulis yang mana dibuatkan oleh orang yang menguruh lah. Kita ijazah tu. Ijazah khusus lah kepada mereka yang hadir semua. Hak tak ada tu tengah-tengah tu jazah ammah jazah khusus khas pada mereka dari awal sampai ke akhir. Hak ada tengah-tengah tu ijazah ammah, hak tak ada tu khusus. Tak boleh dia membaca kepada orang lain, ijazah pula kepada siapa yang dia mau mengaji. Dia tak sama mengaji dengan secara talaki dan mengaji dengan secara dalam YouTube, dalam takat klik, tak serupa cara barakah dia. Percaya? Oleh itu kadang-kadang hari ni kita ambil kesenangan berdoa. Tak ada. Dalam bilik tidur yang ngaji. Kau tengok. Ilmu dapat. Tapi keberkatan kurang. Percaya. Tak. Sebab kita majlis ilmu ni dilikungi oleh rahmat malaikat penuh kita duduk ni. Tak. Kadang-kadang mengaji lagi itu. Tak tu ya. Tak. Cumanya ngaji secara musafah. Talaki. Duduk. Mengadak. Tu cara torik ke dulu. Torik ke lama. Itu jalan yang paling barakah. Kalau mengaji cara moden doa ni tak nak berkat mana, ngaji boleh ilmu tapi dia panggil kurang. Kurang. Maka bagi mereka yang hadir itu alhamdulillah. Orang yang tak hadir tak ada apa, bukan kita tidak dibenarkan dengar rakamnya yang telah dirakamkan. Dengarlah tak ada masalah. Tak. Tapi cara dia kurang itu mana. Dan kita izin dengar. Sekadar itu saja untuk taklimat apa ni sebagai daurah kita kali ini. Cumanya ini habislah kita ni. Hak juzuk utama. 15 hari lagi insya-Allah kita nak buat sebuah kitab daurah ni 2 hari. 15 hari lagi. Kita nak sambung selalu kita tak gerak. Kitab ni At-Ta'liqatul Wadihat 'alal Bahjatus Saniyah. Al-Bahjatus Saniyah apa nama kitab saya Al-Bahjatus Saniyah fil Aqaidis Saniyah.
Kitab ni kita ta'liq Syekh Daud ni. Dan kitab Syekh Daud asal nama dia nya Al-Bahjatus Saniyah fil Aqaidis Saniyah. Syekh Daud dia terjemah daripada Tahsil Nailul Maram. Kitab tu karangan bagi Syekh Marzuki. Syekh Marzuki tu dia buat mata Aqidatul Awam. Aqidatul Awam Syekh Marzuki. Syarah Tahsilul Maram tu Syekh Marzuki. Syekh Daud dia terjemah mata dengan syarah tubik satu buah kitab Al-Bahjatus Saniyah. Dia terjemah cara harfan bi harfin, kitab Arab tu ada belakang rumah. Jadi lebih kurang dalam 15 safhah gitulah Syekh Daud. Lebih kurang gitu. Kapan kita ta'liq Kak Umar bin Hijaz ni kita ta'liq dah ni. Kita ta'liqatul wadihat. Lebih kurang kita ni dalam sekitar 251 muka. Isilah tak ada kira dengan Saraban Faharis dah. 250 muka lah. Muka surat. Dan ini kita akan baca. Siapa nak mari tak mari tak kira kerana kita nak baca. Tarikh yang kita akan baca ni tarikh 5 Tanwa. 5 Tanwa Disember tak? Bulan 12. 5 bulan Tanwa hari Khamis, tapi bukan baca Khamis, malam Jumaat lepas maghrib. 2 hari kita nak ambil. Hari Khamis tu tak ada lagi. Hari Khamis malam Jumaat lepas maghrib. Lepas maghrib malam Jumaat, hari Jumaat tu penuh sehari, pagi Sabtu baca sejah sudah. Maknanya kita akan baca 2 hari. 2 hari. 5 jatuh pada hari Khamis, malam Jumaat, 5 bulan 12. 5 ni 7. Tapi kemari yang 7 tu baca sikit lah. Baca sikit lah. Baca sepertingah ni. Tinggal nak baca sejah gitu ya. Tapi kita mula malam. Itu bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir. Mengikut setengah takwim lah. Tapi kita iktimak di atas hak takwim hak ni lah. Dia tak berlari. Dia tak berlari sikit. 5 bulan 12, 5 Tanwa. Khamis malam Jumaat. Kita akan baca dalam masa tempoh 2 hari. Baca semualah, bukan baca Syekh Daud tak, baca kalangan ta'liq kita di bawah. Jadi kita tulis supaya tu yang di atas tu Syekh Daud, kalangan mata Marzuki, di bawah tu kita ta'liq tambah-tambah di atas Syekh Daud. Jadi tak ada masa sebab tu kita fikir nak baca tu. Kalau tak baca puasa ni tak ada pula. Kita baca sekali lalu lah sebagai nak peki mana betul silap salah. Sekadar tu saja. Tak ada lah. Apa tu ni Mawi aku nak tak ada tu sini. Ketah takut lupa tu. Apa tu tadi siapa nak klik rumah masing-masing tu salam lah kau lah. Assalamualaikum, siapa salam pada ahli keluarga. Hak tak klik tu duk nak tak apa, rehat-rehat tidur dulu. Tak nak klik hari ni. Klik. Dan semoga daurah kita yang akan kita buat 2 minggu lagi lebih kurang, kita akan semoga tu hari sihat lah, takut duduk demi jadi tak sedap baca. Ni baca tebal-tebal ni, baca dengan tebal dengan duduk demi gitu ya. Baca dengan babi gitu dia panggil. Sekadar tu sajalah untuk daurah kita dan terima kasih bagi mereka yang mari. Duduk susah dengan hujan dengan gapo. Tak selesa kata kat ni. Sama tangga dak sebagai ujian kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم افتح لنا فضل العارفين وقلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله